jalan ke Mukim Batu, abang-abang, akak-akak, apa khabar, buat apa tu? Awak okey? Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di rancangan Awak Okey? Rancangan interaktif kesihatan mental. Seperti biasa, saya Syazman Tajuddin akan menemani anda dan akan bersama dengan anda untuk mengupas dan bercerita, berkongsi dengan anda topik-topik yang kami akan berikan, kami akan susunkan untuk anda mendengar dan berkongsi dengan rakan-rakan anda di Facebook, di YouTube, di WhatsApp dan sebagainya. Apa sahaja media sosial yang anda boleh connect dengan rakan-rakan anda, yang boleh anda kongsikan dengan rakan-rakan anda, teruskan berkongsi dan jangan lupa like page Selangor 3W dan juga like page Awak Okey serta subscribe YouTube Awak Okey. Okey, dan hari ini kita akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja. Saya percaya ramai nak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah kesihatan mental atau masalah mental di tempat kerja. Banyak orang ada masalah mental di tempat kerja ni. So, pastikan anda bersama dengan kami dengan panel-panel yang kami akan bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kami nak kongsikan dengan anda berita-berita terkini. Baik, berita yang pertama, seperti biasa, berita COVID-19 di Selangor hari ini. Berita daripada hari semalam, Selangor semalam hanya mencatatkan pertambahan 2 kes baru, iaitu di Mukim Bukit Raja dan juga Mukim Ijuk. Keseluruhannya, kes aktif dan kes discharge mengalami sedikit perubahan pada hari ini, menyebabkan demografi kes aktif tidak berubah dengan kuantiti pengelasan zon yang sama seperti semalam. Masih lagi anda tengok jadual yang kami kongsikan dengan anda. Di Hulu Langat, Sepang kekal zon merah, Sabak Bernam dah bertukar ke zon hijau. Hulu Langat dan Sepang masih kekal sebagai zon merah di Selangor, sementara Sabak Bernam terus pulih sebagai zon hijau. Menerusi data berkenaan, Hulu Langat mencatatkan 115 kes dan Sepang dengan 66 kes aktif. Sementara di Kelang dan juga Kuala Selangor mencatatkan penurunan kes aktif serta berada dalam zon kuning. Terus maintain dan terus meneruskan momentum membunuh ataupun menghentikan pandemik COVID-19 di Selangor terutamanya dan juga di Malaysia umumnya. Baik, seterusnya, kajian dapati PKP tingkat industri guna teknologi pendigitalan. Penguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP menggalakkan banyak industri untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat bagi memastikan kemampanan perniagaan menurut kajian dijalankan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Dalam kajian mengenai impak COVID-19 ke arah produktiviti, MPC berkata data dikumpul turut mendapati perniagaan memerlukan tempoh 6 bulan untuk pulih selepas krisis COVID-19. Bagi saya sendiri, maintain dah terus dengan penjualan secara online dan juga kalau yang ada kedai dan sebagainya, buka tapi fokuskan juga di penjualan secara online sebab makin meningkat dan makin ramai orang susah ataupun mengurangkan pergerakan ke sana sini. Jadi beli online lebih orang kata efektif. Dan seterusnya, 4,969 panggilan mengadu tekanan emosi semasa PKP. Yang ini daripada awal bermulanya kita punya rancangan Awak Okey ini, kami kongsikan dengan anda statistik terkini apa yang berlaku sepanjang PKP ini. Kementerian Kesihatan Malaysia menerima 4,969 panggilan berkaitan masalah tekanan emosi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, kata Ketua Pengarah Kesihatan. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sehingga kini jumlah keseluruhan panggilan ialah 9,938 dan panggilan kedua tertinggi disebabkan kehilangan pekerjaan dan tiada punca pendapatan. Sementara 7% aduan berkaitan masalah rumah tangga seperti keganasan dan baki aduan ialah berkaitan ketakutan akibat COVID-19 dan bantuan kewangan. Dan seterusnya, bilangan pegawai psikologi tidak mencukupi. Juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkata hanya terdapat 148 pegawai psikologi
kaunseling yang berkhidmat. Secara dasarnya, bilangan ini tidak mencukupi. Bagaimanapun, kita bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi tujuan perkhidmatan kaunseling, kata pada sidang media Harian Perkembangan COVID-19 pada hari semalam. Berikut berkata KKM meningkatkan perkhidmatan kesihatan mental melalui sistem digital dan teknologi termasuk menyediakan talian sokongan psikososial dan kaunseling secara maya menggunakan aplikasi terkini. Dan kami di rancangan Awak Okey mengajak anda untuk menonton rancangan ini. Manalah tahu isi-isi daripada panel-panel kita mungkin memberikan satu jawapan setiap persoalan daripada kita tentang isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita. Baik, seterusnya kita kongsikan dengan anda berkenaan dengan lepasan SPM ditawar lanjut pengajian. Sepanjang PKP ini tidak ada tawaran, tapi kini baru sahaja ditawarkan 109,617 lepasan SPM ditawarkan lanjutan pengajian. Seramai 109,617 pelajar ataupun lepasan SPM ditawarkan ke Universiti Awam, Institut Pendidikan Guru IPG, Kolej Matrikulasi, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam bagi melanjutkan pengajian bagi sesi akademik 2020-2021. Demikian menurut Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka ditawarkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sijil asasi matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda pengurusan serta ijazah sarjana muda Seni Bina Universiti Teknologi MARA. Dan kita perlu aware tentang bila masa untuk kita mendaftar dan juga surat yang diberikan kena sentiasa tengok bila sampai surat dan baca. InsyaAllah katanya di sini pendaftaran pelajar baru adalah mulai 5 Jun hingga 4 Januari 2021 mengikut IPTA masing-masing. Dan juga yang terakhir, kami kongsikan dengan anda tentang selangkah. Selangkah diguna meluas lebih 10 juta imbasan di seluruh negara. Tahniah diucapkan kepada STFC Selangor Task Force COVID-19 kerana mengeluarkan aplikasi ini untuk keselamatan dan juga kebaikan kita bersama. Dan insya-Allah aplikasi Selangkah akan mula keluar daripada Selangor, maksudnya keluar untuk digunakan oleh negeri-negeri yang lain pula, insya-Allah. Aplikasi Selangkah, langkah masuk dengan selamat yang dibangunkan Kerajaan Selangor bagi menjejaki jangkitan COVID-19 mencatat lebih 10 juta imbasan. Kata Datuk Menteri Besar Selangor, 10,714,879 imbasan dibuat setakat 31 Mei lalu, manakala 43,414 premis berdaftar dengan sistem itu dalam tempoh yang sama. Teruskan menggunakan sistem Selangkah ini bagi kebaikan kita bersama. InsyaAllah tak susah, senang je. Aplikasi type saja Selangkah, InsyaAllah keluar dan kita install dan kita gunakan di mana-mana sahaja premis yang kita pergi untuk kebaikan kita bersama. Mana tahu ada kes dan kita boleh detect ke mana kita pergi waktu itu. Adakah kita bersama dengan pesakit ataupun yang dijangkiti COVID-19 tersebut. Kalau dia contoh dia pergi Jekyll, contoh, okay, kita pergi waktu tarikh yang sama, so kita kena cek kesihatan kita pula. InsyaAllah. Baik, itu sahaja berita yang kami kongsikan dengan anda dan kami akan bersama dengan anda sebentar sahaja lagi di dalam rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental ini. Pastikan anda bersama dengan kami, tolong share dan tanya soalan yang bagus-bagus dan juga tanya soalan yang susah-susah buat panel yang kami bawakan kepada anda pada hari ini. Terima kasih dan kita akan berjumpa sebentar lagi.
Baik, kembali kita bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak yang sentiasa bersama dengan kami di rancangan ini. Jangan lupa like page, share Selangor 3W dan juga komen di bawah. Terima kasih kepada Sofia Din. Salam, awak okey? Okey. Alia Ali pun menjawab, Waalaikumsalam. Saya okey, awak okey, dia tanya balik. Okey, semua okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tolong share, tolong tanya soalan yang susah-susah sebab yang ini soalan dan topik pada hari ini memang berkaitan rapat dengan anda semua dan kami semua, iaitu kesihatan mental di tempat kerja. Kita bersama dengan dua panel yang kami bawakan kepada anda, iaitu yang pertama Aiman, psikologi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Memang melekat nama Aiman, psikologi dah. Oh okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Dah masuk bulan Syawal ni sama je badan, biasanya kena besar macam saya. Saya masih fit. Wow. Physical and mental fitness. Alhamdulillah, tahniah. Dan yang kedua Dr. Amir, seperti biasa bersama dengan kita. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Pagi tadi live di TV3. Sebelum ni TV3, sekarang di sini. Di sini. Terima kasih banyak. So ini insan-insan yang hebat, kita kena ke depan dan juga kita kena kongsikan dengan semua pendengar dan juga penonton pergi dah rancangan Awak Okey. Doktor okey tak? Okey. Okey. Tak penat daripada pagi keluar. Belum penat lagi. Belum penat lagi. Kalau nak berkongsi ni memang tak penat. Memang dahsyat. Masya-Allah. Masya-Allah. Kalau nak berkongsi ni yang penting lah. Alhamdulillah, ya Allah taruhnya. Tolong minta penerbit setiap minggu kan doktor. Dia tak penat, dia nak berkongsi terus dengan kita. Anda tolong jangan penat sharekan video ini dan jangan penat tanya soalan kepada kami. Baik, kita terus bertanya dan juga kongsikan soalan dan juga mohon doktor dan juga Aiman jawab serta kongsikan kepada semua pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton kita, insya-Allah. Okey, kepada doktor dahululah. Okey, faktor-faktor yang menyumbang, sebab biasa kalau pergi mana-mana, masuk kerja mana-mana, dorang akan set dalam mind politik kerja. Kan? Bila dalam kerja, yang ni bos tak suka, kawan-kawan tak suka. So boleh tak doktor kongsikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemerosotan kesihatan mental di tempat kerja dan apa implikasi dia? Okey, I think yang pertama kita nak mengucapkan selamat hari raya kepada selamat hari raya kepada semua di sana. Terima kasih lagi sekali kerana mendengar kita di Awak Okey ni program. Dan saya rasa seperti yang Cik Sazman kata tadi, memang topik ni sangat penting pada masa ini. So sebelum kita mulakan kenapa isu kesihatan mental boleh terjejas di tempat kerja, kita kena tengok dari segi 3 faktor. Satu, dari faktor individu tersebut. Kedua, dari segi siapa yang dia punya, apa dia panggilnya, leader, employer dia. Dan yang ketiga adalah environment atau persekitaran. So sebelum kita menilai atau blame kepada sesuatu kawasan atau tempat kerja yang menyebabkan kita mungkin akan tertekan, tetapi kita kena lihat dari segi 3 faktor ni. Because individu itu kalau tak bersedia dari segi mungkin dia punya skill sets, tentunya akan terkesan. Kedua itu dari segi dia punya advisor ataupun employer, kalau tak dapat membantu rakan bawah dia ni, akan juga terkesan. Dan yang ketiga, of course, environment. Kalau environment tu toxic, ada banyak isu-isu di dalam tempat kerja itu, dia maka akan ada kesannya juga. So implikasi daripada terjejasnya kesihatan mental tempat kerja, seperti yang kita telah katakan tadi, salah satu daripada aspek kesihatan mental yang bagus adalah produktiviti kerja yang baik. Satu. Kedua adalah dari segi mencapai potensi diri. So kalau kesihatan mental kita terjejas semasa ataupun disebabkan oleh kerja, maka kita tak dapat, satu, mencapai potensi diri kita, maka kita akan di situ sahaja. Yang kedua itu, kita punya kerja tak produktif, maka syarikat yang kita bekerja ataupun agensi kita bekerja tak dapat manfaat daripada kita tu. So inilah antara beberapa faktor-faktor dan juga implikasi. Okey, baik, terima kasih banyak doktor. Dan Aiman, bagaimana nak mewujudkan nak wujudkan tempat kerja yang harmoni, tempat kerja yang mengurangkan masalah mental, boleh tak kongsi kan? Okey, setakat yang saya boleh share. Sebelum tu selamat hari raya jugalah. Bagus. Nak juga kan selamat hari raya. Tak cik seorang kan. Okey, bila sebut pasal ni, sebab saya sekarang saya bekerja di pengurus akademi
Pusat Pakar Psikologi Damai. Antara yang kami buat adalah kita panggil projek EAP. Okey. EAP ni adalah Employee Assistance Program, di mana kita buat program-program kesihatan mental untuk bantu pekerja-pekerja dekat sektor korporat dan juga sektor swasta yang berkaitan. Baik. So antara benda yang kami belajar kan, bila sebut pasal nak menimbulkan suasana yang sihat secara mental, yang pertama sekali saya bagi kepada 3 poin lah. Okey. Yang poin pertama yang paling penting adalah komunikasi. Maksudnya komunikasi kita dengan kawan-kawan, komunikasi kita dengan rakan sekerja, komunikasi kita dengan bos, even bos komunikasi dengan kita. So bila ada komunikasi yang betul, barulah kita orang Melayu panggil tak ada cakap belakang. Maksudnya nak membawa sebab kita kadang persepsi kan, kita salah faham. Contoh berlaku satu isu, kita pun ni macam ni lah, bos ni memang macam ni. Tapi tak ada komunikasi, itu adalah persepsi semata-mata. Okey, tapi kalau dah ada komunikasi, tapi masih juga ada yalah, kadang-kadang memilih bulu. Memilih bulu maksudnya bos pilih bulu. Bos pilih bulu ataupun kita punya head department pilih bulu. Aku suka ni sebab dia cantik, dia handsome, dia pilih ni. Kita dia tak pilih, itu macam mana lah. Komunikasi kita dah bagus lah. Itu faktor paling mencabar lah. Di mana bila mana sebab kita tak boleh nak lari daripada politik tempat kerja kan, di mana bos memilih orang dan sebagainya. So benda yang saya boleh fokus kat sini adalah kita akan ajar atau kita akan fokus pada staff tersebut. Baik. Untuk fokus pada benda yang dia boleh kawal berbanding benda tak boleh kawal. Okey. Dia tak boleh kawal macam mana bos ni akan pilih dia ke tak, paling ni adakah yang cantik akan dia pilih, handsome ataupun ni. Dia tak boleh kawal benda tu. Okey. Dan bila kita tak boleh kawal benda kita tak boleh kawal, kita akan rasa stres. Dan stres ni lah akan jadi pintu utama untuk masuk ke arah macam-macam jenis masalah kesihatan mental. Okey. Tapi bila kita fokus pada benda kita boleh kawal, contohnya produktiviti kita, kerja kita jalan ketak, KPI tercapai ke tak. Bila kita fokus pada macam tu, barulah macam Dr. Amir kata tadi, potensi diri tu dapat dicapai. Okey, maknanya ignore lah. Kalau benda tu terjadi, politik kerja memang confirm ada. Mana-mana pergi mesti ada. Tapi maknanya kalau ada terjadi di sektor kita, kita kena ignore dan kita fokus pada kerja kita macam tu. Selagi mana, bagi saya lah, selagi mana tak bawa mudarat pada kita, teruskan je. Tapi kalau bawa mudarat, tak ada masalah untuk kita langkau ke atas. Maksudnya kita laporkan pada pihak berkaitan, contohnya HR. Kalau ada isu-isu seperti ini, HR ambil tindakan. Okey, baik. Terima kasih doktor. Biasa politik kerja dia ada perangai mulut becok yang kaki ampu. Ni. Kaki ampu ni. Macam pengalaman ni. Macam pengalaman ni. Belum. Siapa yang pengalaman? Saya ke doktor? Saya tak pernah ampu ni. Saya biasa cakap baik-baik. Masya-Allah. Okey, ni kaki ampu ni. Depan bos pumpang dia ampunya. Belakang bos dia tak buat kerja, dia suruh orang ni. Perangai orang kaki ampu ni, macam mana untuk kita memainkan peranan dalam emosi sebagai seorang pekerja nak menghadapi kaki ampu ni? So ini yang kita katakan tadilah bahawa antara faktor tu kita kena lihat dari segi 3 elemen tu, individu, majikan dan juga persekitaran. So kalau kita tengok dari segi isu kaki ampu ni ataupun ada favoritism, maka kita kena lihat dari segi mungkin majikan, training dan juga dari segi persekitaran. Itu yang seperti yang tadi Aiman katakan bahawa dari segi tempat kerja tu communication is key. Okey. So isu kaki ampu ataupun individu yang berkelakuan berlainan dengan yang sepatutnya, kita tak boleh lari daripada isu tu because manusia semua berbeza-beza. Betul. Tetapi syarikat tu sendiri mesti mengada satu sistem di mana ia dapat menangani isu-isu yang akan datang seperti ini. So antara contoh yang kita bincangkan tadi adalah KPI. You ampu macam mana pun, KPI tetap sama. I tell my own staff, 31 Disember, it doesn't matter what you did in the whole year, KPI akan kita kena jawab. Kan? So kalau you rasa dan ampu tu sendiri adalah satu perbuatan yang cuma boleh dapat satu tahap sahaja. Because if you don't have the skill sets, memang you tak ada skill set tu. Yeah? So itu yang kita kata tadi dari segi sistem pula. Persekitaran ni mungkin isu persekitaran. Dan kedua tu adalah segi majikan. Kalau majikan tu sebenarnya ataupun bos tu, macam yang Aiman cerita bos tu, juga perlu mengetahui bahawa ciri-ciri pekerja ada berbagai-bagai jenis. Ada yang senyap, ada yang bising, ada yang lebih menonjol, ada yang kurang menonjol. Tetapi dia perlu ada satu sistem untuk menangkap KPI individu masing-masing, maka tak adalah isu kaki ampu tak ampu dia akan berlaku. Tetapi di samping itu juga antara dua individu tersebut juga kita perlu bersedia. Itu kita kata tadi elemen ketiga itu yang individu tersebut perlu bersedia bahawa dalam tempat kerja itu ada berbagai-bagai jenis orang juga. Cara dia nak bekerja pun berbeza-beza.
cara dia nak naik atau turun pun berbeza-beza. So maka kita kena bersedia dari segi pengetahuan apakah ciri-ciri individu-individu yang mungkin akan membantu kita ataupun akan memudarat kita di tempat kerja. Kalau kita tak tahu ataupun tak ambil tahu, maka isu stres yang tadi dibincangkan tu akan datang. Dan masa itulah kita akan tekan. Dan kalau sistem di tempat kerja itu tak ada, because dia tak prepare, maka macam tadi lah, walaupun kita nak bantu kepada HR, tapi HR tak ada pengetahuan. Dan itu sebab yang macam Aiman cerita, this AAP, Employer Assisted Program ini adalah satu sistem, satu bantuan kepada syarikat untuk develop a system bagi menangani isu yang tadi Syazman cerita tu. Okey, tapi isunya, kenapa politik kerja ini boleh muncul, boleh ada? Itu kena tengok 48 laws of power tu. Yeah. So one of the issues is going to be about things like greed, kan, jealousy. I call the green monster, green eye monster. Yang paling kelakar, yang dah tak pandai kan. Ya, dan juga mungkin dari segi isu individu yang mencuba, because dia mungkin tak cukup kemampuan, dan mungkin dari segi environment dia tak dapat menilai isu dia tu. So maka mungkin itu yang menyebabkan. Tapi so many factors yang akan menyebabkan individu berkelakuan sebegitu. Okey, baik Aiman. Salah satu punca stres di tempat kerja adalah disebabkan sikap penyelia. Okey, ini cerita pasal bos pula lah. Dan ketika itu dan ketua, sebagai ketua yang bagus, sebab Aiman merupakan pemilik akademi tersebut, betul lah? Okey. Sebagai ketua yang bagus, boleh kongsikan juga tips. Apakah yang perlu dipraktikkan kepada anak buah ataupun agar yang dia perlu praktik kepada diri dia supaya anak buah ni senang bekerja kat situ, seronok, tak ada masalah mental? Bagi saya lah, kalau kita lihat pada, sebab kita selalu cerita benda-benda besar-besar tau. Maksudnya adakah apa nak jadikan bos ni dia faham apa anak buah dia lalui. Macam pengalaman saya belajar sebagai pengurus akademi ni adalah kadang-kadang a small thing that matters most. Maksudnya benda-benda kecil macam as simple as bos tanya, okey tak kerja hari ni? Kita nampak macam simple tau. Tapi bila seorang pekerja yang dia dah pernah buat macam-macam untuk company kan, lepas tu bos kadang-kadang datang ke meja tanya okey tak semua kan, ataupun ada apa-apa masalah tak, ada apa-apa boleh saya mudahkan lagi ke? Kita bukannya nak offer sangat, tapi kita menunjukkan concern tu. Dia macam nama program ni, awak okey? Kita tanya awak okey tak setakat ni kerja? Dia dah rasa dihargai dah. Kadang-kadang orang dia rasa macam bila perkataan awak okey ke, dia rasa macam kau tak nampak ke kerja aku banyak Dia macam, so kita boleh ubah sikit ayat. Boleh jadi macam instead of awak okey ke, kita tanya kerja so far, ada apa-apa benda saya boleh tolong ataupun apa benda cabaran yang boleh saya mudahkan. Kita kurangkan penggunaan yang boleh bawa konotasi negatif. Sebabnya percayalah, mana-mana pekerja pun bila ada ketua dia atau penyelia dia yang menunjukkan sedikit rasa concern ni, walaupun kita nampak macam simple tau, tapi dia sangat powerful dia punya pada kesihatan mental orang tu. Macam kita ada pasangan ataupun ada anak kan, kita penat-penat buat untuk dia, tiba-tiba dia bertanya, so far okay tak, ada apa-apa yang saya boleh tolong? Kita mesti rasa seronok. Walaupun kita tak perlukan dia tolong pun, tapi at least bila dia tunjuk rasa appreciation, rasa hargai, dia nak tahu pasal benda ni. Sometimes benda-benda yang besar-besar, pasal SOP ke, pasal sistem ke, kadang-kadang benda tu macam sekadar, yelah penting kena ada, tapi yang orang ingat lah benda ada elemen emosi macam ni. Lagi best kalau leader ataupun ketua tu buat kerja bersama. Yes. Lagi seronok, minda pun relax. Pengalaman saya setakat ni paling best adalah saya punya manager, ada satu hari tu sebab kita orang buat kerja hebat, kerja macam bagus lah, tak dapat bonus pun, tapi sebab projek tu cantik, bos belanja makan lepas tu. Seronok tu. Dia rasa macam, walaupun kita tak mengharapkan belanja makan, tapi kita tahu ada orang atas tengah hargai apa kita buat. Itu penghargaan. Sebab memanglah kita bayar gaji, tapi bila ada penghargaan yang selain daripada gaji tu, akan menambahkan keseronokan dan juga mengurangkanlah masalah minda tu. Positive masalah mental tu. Kan? Okey, anda tolong tanya soalan banyak sebab kita ada banyak lagi soalan nak ditanya kepada doktor, dan juga soalan-soalan anda akan dibacakan dan juga kami akan kongsikan dengan anda. Okey, jap, doktor. Doktor ada pengalaman bekerja sebelum jadi head sekarang kan, okay, di jabatan doktor. Boleh tak, ada tak tips yang doktor boleh kongsikan, macam mana nak menghadapi orang yang boleh mendatangkan masalah mental ataupun kita punya emosi di tempat kerja? Tapi doktor jawab sekejap lagi. Okey. Doktor nak jawab kan? Okey. Doktor okey? Okey. Okey, kita rehat dulu. Okey, anda teruskan bersama dengan kami dan juga tanya soalan kami, tanya soalan di bawah ini, dan juga like
video ini dan sharekan video ini banyak-banyak kepada rakan-rakan anda. Okey, kita jumpa saat lagi. InsyaAllah kita bersama nanti. Pernahkah kau rasa hilang pertimbangan dan tak tentu arah? Mencari diri yang hilang bagai ditelan gelap malam. Pernahkah kau rasa bagai terperangkap di tubuh yang salah? Rasa ingin lari sejauh-jauhnya, tetapi terjerat di minda sendiri. Bahu terasa berat bagaikan memikul satu beban yang tak mampu lagi untuk ditanggung. Terlalu berat sehingga tak mampu lagi nak dikongsi, walaupun dengan orang yang paling disayangi. Pernahkah kau rasa jantung berdegup laju, panik, takut, berpeluh tanpa sebab? Pada masa inilah, bersendirian bukan satu pilihan. Ada masanya kita perlukan seseorang yang boleh mendengar suara kecil hati kita. Salah langkah, kisah kita dipandang remeh dan dijadikan bahan ejekan. Jadi, siapa yang kita perlukan? Siapa yang akan menjadi peneman di saat kita lemah? Di saat kita perlukan bahu untuk bersandar. Masa inilah kita sebagai masyarakat prihatin bersama-sama membantu menyuluh hidup mereka yang dalam kegelapan. Kita mulakan dengan, awak okey? Kembali bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Tolong sharekan video ini dan juga hashtag kami, jangan lupa. Selangor Minda Sihat. Hashtag yang kedua, kita jaga kita. Hashtag yang ketiga, Awak Okey. Tolong share dan juga tanya soalan susah-susah kepada panel-panel kita, sebab kita bawa insan-insan ni yang pakar ni. Kita ada Aiman Psikologi. Ini siapa tak kenal memang pelik lah. Dr. Amir lagilah keluar selalu dekat apa kaca-kaca TV anda, di TV3, TV9, TV yang mana lagi doktor? Adalah beberapa. Astro TV banyak. Jangan cerita sekarang. Satgi kan doktor semacam. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang dah tanya soalan. Ashraf Nordin, Assalamualaikum panel. Waalaikumsalam. Dan juga Izaidah Haji Jamaluddin dah tanya. Tak apa, Izaidah stay, jangan ke mana-mana sebab doktor dan juga Aiman akan jawab soalan anda. Baik, soalan saya tadi doktor. Yep. Sebagai pengalaman doktor sebagai seorang pekerja dulu, okey, sebelum menjadi head di department doktor sekarang. Ada tak doktor boleh kongsikan tips bagaimana nak face ataupun nak menghadapi mereka yang macam mana nak menghadapi mereka yang selalu yang kaki ampu, yang selalu mendatangkan masalah pada kita, yang kita tak ada masalah pun. Yep. Waktu dia canang cerita kita dah ada masalah. Macam mana nak menghadapi diorang macam ni? So ada beberapa cara, tapi yang pengalaman saya, action speaks louder than word lah. Maknanya dari segi KPI dia akan menunjukkan lebih banyak hasil daripada berkata-kata. Okay. So macam tadi yang Aiman cerita jugalah, ada sedikit daripada apa yang Aiman cerita. Tempat kerja ni dia macam satu kawasan yang kita tak, dia macam little country, satu negara kecil lah tempat kerja kita ni. So maka kita tak boleh kawal semua faktor-faktor dalam tempat kerja. Tapi apa kita boleh kawal adalah kita. Okay. Dan cara kita behave kepada situasi yang berbeza ni. So pada saya punya pengalaman lebih kepada mengawal diri kita, because that's what I can control. So I can control my productivity, I can control my emotion, I can control
cara saya berkomunikasi dengan kawan. Baik. I can control apa yang saya boleh lakukan kepada dalam bentuk saya, pesakit saya ataupun rakan di bawah saya. Because walaupun saya masa tu belum lagi menjadi bos, tetapi saya juga ada downliners, student contohnya dan sebagainya. So itu saya boleh control. Okay. Apa yang persekitaran saya, orang nak mengganggu, berkata-kata dan sebagainya, saya tak boleh control. Okay. Tapi saya katakan tadi, pada 31 Disember setiap tahun, at least dalam kawasan, dalam tempat kerja saya, kita akan nilai dari segi KPI. Baik. So yang kat situ tak boleh ampu-ampukan. Yeah? So you just have to work towards getting that thing done. Yes. Saya punya kerja so far alhamdulillah tak ada isu di mana memerlukan banyak input semasa itu. Because saya ada pesakit, input kepada pesakit. Saya ada student, input kepada student. Baik. Grant datang, kita apply. So dia tak ada isu. Kadang-kadang ada tempat kerja ni, saya kena tunggu awak buat dulu, baru saya boleh buat, baru saya boleh pass kat MI. Ini satu isu berbeza. Yes. Because yang ini yang memerlukan bantuan semua rakan sekerja. Betul. Tapi saya ni kerja tu dia lebih silo dari segi situ lah. So inilah pengalaman yang saya lalui yang walaupun ada juga mata-mata hijau ni, tetapi alhamdulillah kita boleh menangani. Dan saya juga recommendkan bahawa sebagai pekerja, kita mengetahui semua cara-cara untuk kita membantu diri kita sendiri. Baik. Tahu macam tadilah, ketahui bahawa HR boleh membantu. Ketahui bahawa kalau kita ada masalah dengan rakan sekerja, mungkin kita boleh bersapa dengan ketua jabatan ataupun supervisor yang terdekat. Okay. Tahu, jangan tak ambil tahu, kerana ini membantu banyak dari segi mengawal kesihatan mental kita semasa kita bekerja. Baik. Terima kasih Doktor. Aiman, setuju ataupun tidak, mereka yang introvert ini lebih senang dibuli di tempat kerja, yang menyebabkan mereka akan mendapat masalah mental yang orang kata datang-datang waktu kerja tak ada masalah, tapi sebab dia introvert dan juga pandangan orang tentang orang introvert ni, dia mungkin ada masalah mental. Ada pandangan tak? Jawapan pendeknya setuju. Setuju lah. Jawapan panjangnya setuju. Gurau-gurau. Amboi. So gurau. So, bila sebut pasal personality introvert kan, memang kita tak nafikan nak mudah faham orang introvert ni orang yang pendiam, yang tidak bercakap sangat, yang dia kurang bersosial, dia ada circle yang lebih kecil berbanding orang extrovert dan dia lebih selesa untuk bekerja bersendirian. So faktor bila masuk dekat tempat kerja, kita kena tengok juga suasana tempat kerja tu macam mana. Kalau suasana tempat kerja tu jenis memerlukan orang semua macam bercampur-campur bersosial, memang kita tak nafikan orang introvert lebih mudah, bukanlah dibuli tapi lebih kepada ditolak-tolak lah. Maksudnya macam sama lah dibuli. Cuma bully ni macam dahsyat sangat lah. Tidak diindahkan. Macam kena selalu kena push. Lepas tu dipinggirkan lah. Dipinggirkan. Menyebabkan mereka ni, pada saya tak ada masalah pun. Sebabnya mereka sendiri pun selesa untuk bersendirian. Tapi kita kena bezakan antara rasa keseorangan dengan mahu bersendirian. Loneliness ataupun feeling lonely. Kalau orang yang bersendirian itu pilihan. Tapi bila rasa berseorangan, dia rasa keseorangan, rasa sunyi, rasa sepi, ini boleh jadi faktor yang boleh menyumbang kepada faktor-faktor masalah kesihatan mental. Kalau jadi macam tu, dia akan merosakkan ataupun memberikan impak yang teruklah pada company tu. So sebagai pengalaman sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bos lah. Yang ini Aiman kena letak diri Aiman bukan sebagai seorang yang tahu pasal psikologi. Sebagai seorang awam tapi dia bos, macam mana dia nak hadapi dengan pekerja yang ada masalah ini? Masalah introvert, masalah susah nak komunikasi, masalah mental. Dekat sini mungkin saya kena tegur sikit lah bahawa introvert bukan masalah. Introvert itu adalah personality, dia adalah perbezaan kita. Tapi bila kita sebut pasal masalah mental ni, yang pertama sekali bagi saya lah, seorang bos tu tak kisah dia ada background psikologi ke ataupun dia tak tahu mana pasal ni, tapi sekurang-kurangnya bila dia jadi bos, dia kena ada satu konsep yang kita panggil sebagai konsep rasa tahu ataupun rasa mahu tahu mengenai anak pekerjanya. Sebab mana-mana ketua kat dunia ni pun, kalau anda dilatih ketua, secara automatik tanggungjawab menjaga orang bawah. Dan bila menjaga orang bawah, boleh jadi menjaga fizikalnya, menjadi mentalnya, menjaga emosi sebagainya. So untuk orang yang nak faham benda macam ni, yang pertama sekali adalah untuk kita faham bahawa setiap daripada kita ni ada limit ataupun ada batasan tertentu. Maksudnya bukannya kita boleh bagi kerja dan kita mengharapkan mereka macam mesin. Sebab bila mesin ni kan kita masuk kita harapkan ada output. Tapi masalahnya kita dah bayar gaji, mestilah kita kena paksa buat kerja. Itu mentality kena ada. Tapi kita kena faham human resource
dengan teknologi ni berbeza. Human capital ni ataupun tenaga manusia ni dia ada ups and down. So bila ups and down ni, sebab tu pentingnya seorang ketua ni juga ada kena empathy. Baik. Sebab kalau dia pernah rasa stres, dia kena faham juga bahawa orang bawah pun boleh rasa stres. Tapi yang paling kelakar adalah dia pernah rasa stres, dia nak pekerja tu rasa apa yang dia rasa. Itu susah sikit lah. Itu susah nak buat lah. Itu masalah pada bos. Betul. Okay. Saya pun setuju tu. Ada huraian? Dan juga saya nak juga terapkan bahawa introvert tu bukan masalah mental. Okay. Macam tadi Aiman kata, it's a personality type. Dan sebagai seorang majikan ataupun bos, perlu mengetahui bahawa semua pekerja ataupun yang membantu dia, bukan pekerja, yang membantu dia tu berbeza-beza dari segi ragam dan juga personality. Maka kalau dia tak dapat menangani personality berbeza macam ini, dia mungkin tak sepatutnya jadi bos. Kerana isu bos adalah untuk mendapatkan produktiviti yang terbaik daripada semua pekerjanya. Dan yang extrovert ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Yang introvert pun ada kelemahan dan kelebihan dia. Dan ambivert pun ada juga sebegitu. Ambivert so, tu apa tu? dia ada kedua-dua lah. Ambivert dia ada kedua-dua ciri-ciri. Antara kedua-dua tu. Okay. So dia ada yang pros dan kontra. Dan sebagai seorang majikan, itu kita bincang balik kepada yang tadi saya huraikan. Dia ada isu individu, isu majikan dengan isu sistem ataupun kesekitaran. So kalau yang dalam konteks terbincang ni adalah isu majikan, di mana dia memerlukan mungkin lebih banyak training, tetapi dia punya main issue is to get the best out of dia punya people. Dan cara dia menangani seorang individu itu sepatutnya berbeza-beza. Tak boleh main bantai terus lah kira kan. Dia kenalah personalize dari segi situ. Baik, terima kasih doktor. Kita fokus pada mereka yang ada masalah mental. Okey. Sekarang ini stigma orang awam menyatakan bahawa orang ada masalah mental, diorang memang tak boleh nak perform apa pun. Okey, tapi mereka sama je macam kita dah tahu apa itu masalah mental, dia sama je macam penyakit lain. Bagaimana pula dengan mereka ataupun pesakit mental yang kritikal ini nak dapatkan kerja? Boleh tak doktor kongsikan? Sebab dia nak memasuki alam pekerjaan, tapi dia rasa dia ada masalah mental yang kritikal. Dan juga bagaimana persediaan seorang ketua, leader nak menerima mereka ataupun pekerja yang ada masalah mental kritikal. So yang pertama ni adalah kita kena bezakan balik kesihatan mental dengan penyakit mental. Okey. Kesihatan mental ni macam kita pernah juga bincang banyak kali juga. Dia berbagai-bagai isu. Isu dari segi persekitaran, keluarga, bekerja, rumah, individu dan sebagainya. Ini memerlukan bantuan dari segi komunikasi, lebih kepada komunikasi. Poor macam anger management issues contohnya, so he needs to be dealt with that issue. Poor communication macam Aiman cerita tadi, he might be dealt with that issue. Tetapi kalau dia dalam tempat kerja dia tak dapat coexist ataupun bersama, maka dia akan ada isu di situ, akan kelihatan dia punya kelemahan di segi situ. Tapi ini bukan isu penyakit mental, ni isu kesihatan mental. Itu satu berbeza. So dalam satu organisasi yang besar biasanya ada kaunselor, ada HR, biasanya mereka ada skill-skill untuk menangani isu sebegini. Yang kita lebih nak bantu adalah mereka yang mempunyai penyakit mental. Dan penyakit mental ni pun berbeza-beza. Macam kita dah buat episod ke-14 ni, banyak penyakit kita dah huraikan kan. Ada yang dapat bekerja dengan baik tanpa apa-apa halangan dan had. Ada yang mempunyai sedikit kekangan bila dia masuk ke alam pekerjaan. Yang mereka ini memerlukan bantuan yang lebih spesifik. Dari segi apa yang dia boleh buat, apa yang kita boleh bantu dia untuk dia masuk ke alam pekerjaan, dan juga preparation untuk pekerja majikan itu untuk mengambil mereka dalam. So dalam kita punya pekerjaan ni, tak salah saya 30% sepatutnya ataupun digalakkan 30% pekerja kita adalah daripada golongan OKU. Dan salah satu segmen OKU yang kita ketengahkan adalah dari segi penyakit mental. Terutamanya penyakit mental yang lebih tenat, seperti skizofrenia dan bipolar yang kronik. Yang mereka ini mungkin memerlukan sedikit bantuan untuk masuk ke alam pekerjaan, dan juga bantuan dari segi majikan yang mengambil mereka sebagai pekerja. Tetapi isu-isu lain, kegelisahan, kemurungan, isu najis dadah contohnya yang telah baik, mereka ini kalau dah baik, insya-Allah boleh berfungsi seperti orang lain juga. Cuma mereka seperti kita katakan dulu, memerlukan sedikit bantuan untuk diri sendiri mengawal keadaan mereka dalam keadaan kerja itu. Contohnya, pastikan dia tidur dengan baik kan, kawal tahap stres,
dan juga mungkin dari segi komunikasi itu diberi sedikit bantuan di segi situ. Tetapi tidak sepatutnya ada stigma kerana mereka ini boleh juga berfungsi seperti sedia kala. Ya, kebanyakan mereka ya. Itu yang kita nak terapkan. Dan saya juga nak stres kepada semua rakan-rakan yang mendengar kat sini bahawa jikalau rawatan itu didapati dengan awal. Baik. Dan rawatan itu diambil kira dan juga diambil lah, they take on the illness and the treatment, maka mereka itu boleh baik seperti sedia kala. Kebanyakan mereka, kita jangan lupa, kita selalu dengar yang tak baik tu. Betul. Kita dengar yang selalu yang tak dapat bekerja, yang ada isu-isu disiplin dan sebagainya. Itu yang stigma. Tetapi ada lagi ramai actually yang bekerja dengan baik. Betul. Bila dah dibantu. Betul. So pentinglah kita ataupun semua orang untuk mendalami kesihatan dan juga masalah mental tu. Betul. Maksudnya kena mendalami secara dalam baru dapat ambil pekerja secara adil. Adil, ya. Tapi macam kita kata tadi, ada segelintir tu mungkin memang akan ada masalah tertentu. Yang kita pun tak nafikan. Memang kalau kita ambil pekerja ni lebih mencabar. Tapi itulah cabaran hidup kan. Yang mencabar tu yang kita nak. Kalau yang senang tu. Sekarang kita bincang berkenaan dengan pekerja dan mental. Bagaimanalah kalau bos tu ada mental? Oh my god. Faktornya sama jugalah. Di mana kita kena lihat sejauh mana dia punya masalah mental tu mengganggu dia punya kerja ke tak. Sebab saya pernah dengar bila dalam bidang ni, dalam bidang pula, bila kita berbincang daripada awal episod sampai episod ke-14 ini, ada juga yang bertanya kepada kita, bagaimana pula kalau bos saya ni dia sikit-sikit nak perfect, ni tak perfect. Lepas tu contohlah letak barang dekat diorang jual production letak barang di kedai. Tiba-tiba kotak mula pekerja dia susun dah cantik. Lepas tu biasalah pembeli usik barang jatuh. Dia datang tengok, kenapa kita punya ni bersepah? Marahnya pekerja. So macam mana pekerja nak menghadapi pula bos yang ada, bagi saya itu kira masalah mental lah kan. Masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental. Tapi tak semestinya penyakit lah. Sebabnya bila kita berhadapan dengan bos macam ni, bagi saya kita ikut selagi mana yang tak memudaratkan kita. Maksudnya kalau bos tu prefer perfect macam ni, so kita tahu pilihannya macam tu, so kita buat. Tapi selagi mana benda tu tak mengganggu, maksudnya janganlah sampai nak menyusun ni sampaikan kerja yang sepatutnya kena buat sehari tu langsung tak buat. Tu kita kena balance lah. Sebab tu bagi saya adalah kita layan je macam mana pilihan ataupun keselesaan orang atasan kita, selagi mana dia tak mengganggu tugas azali kita tu. Dan selagi mana dibayar gaji. Betul. Tak bayar gaji, habis. Zaman PKP ni kena fikir juga kan. Betul. Baik, terima kasih banyak doktor dan juga Aiman. Ini bukan habis, tak habis lagi. Banyak lagi soalan nak tanya ni. Okey, baik. Anda yang bersama dengan kami, terima kasih banyak. Tolong tanya banyak soalan-soalan bersama dengan kami pada hari ini dan juga pada topik ini. Kita akan kembali selepas rehat dan kita akan bacakan soalan-soalan daripada penonton-penonton pula. Kembali selepas ini.
Baik Ridwan, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami di rancangan Awak Okey, rancangan interaktif kesihatan mental. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa follow kita punya page Selangor 3W dan juga page Awak Okey serta subscribe YouTube Awak Okey. Okey, so follow. Dan juga nanti kita di YouTube dan juga di Facebook page yang lain tu kita akan kongsikan tips-tips daripada doktor, daripada Aiman, daripada rakan-rakan kita dan sebagainya. Baik, insyaAllah kita nak bacakan soalan daripada rakan-rakan kita yang bersama di rancangan ini. Kita nak tengok, boleh tak rakan saya scroll ke atas? Kita nak tengok adalah sebelum orang yang bertanya daripada sebelum Izaidah ni. Oh, tak ada Okey, Hakim Ismail, terima kasih banyak. Okey, baik, Izaidah dah bertanya. Kita tengok soalan pada Izaidah. Salam panel. Bagaimana nak menghadapi ketua atau rakan sekerja yang tidak menghargai kerja pekerja lain? Perlu ke kita menghindari mereka atau hanya melayan kerenah tersebut? Apakah cara terbaik untuk menghadapi masalah ini, doktor? Wow, kalau saya terima kasih Izaidah kerana soalan tu. Kalau rakan sekerja tu, saya actually menghindari ataupun tak, kalau boleh, kalau tak perlulah bersapa banyak sangat, saya akan elakkan kerana dia mengganggu kerja saya. Tetapi dari segi bos tu mungkin saya terpaksa untuk menghadapi. Tetapi seperti kita katakan tadi, bahawa tengok situasi dan juga tempat kerja itu. Kadang-kadang ada sistem di mana jikalau pekerja dengan bos memang jelas ada orang ketiga yang kita boleh jumpa untuk membantu kita solve this problem lah, untuk menyelesaikan masalah sebegini. Baik. So itu yang saya akan nasihatkan lah. Aiman? Kalau saya lah, soalan daripada Izaidah, terima kasih. Bila nak menghadapi kawan atau rakan sekerja yang menghargai rakan sekerja, bagi saya kat sini kita kena bezakan antara keperluan dengan kemahuan. Okey. Keperluan kita sebagai pekerja adalah kita menunaikan tugasan tersebut. Baik. Rasa dihargai, dapat bonus, kena puji, diucapkan terima kasih dan sebagainya, itu adalah kemahuan. Maksudnya mungkin bunyi saya ni macam kejam sikit lah kan. Tapi kita kena bezakan dulu bahawa kalau keperluan kita dah penuhi, kita dah buat kerja, KPI dah tercapai, tapi bos tak hargai, tak apa. So, sebab kita dah selesaikan bahagian keperluan, so kita penuhi. Kalau bos tak menghargai kita, kita menghargai diri kita. So dekat sini dah tanya self love ataupun self reward. Dalam office datang hari-hari tengok bos jenis tak hargai kita. Macam tu saya cakap. Bila kita stres sebab kita nak stres ni kadang-kadang antara faktornya adalah kita tak dapat expectation tak tercapai. Okay. So bila kita tak dapat capai expectation bahawa bos akan puji kita, akan terima kasih pada kita, kita fokus pada benda yang kita boleh penuhi. Macam saya buat adalah kita self reward diri kita. Kita berjaya buat sesuatu, kita tak mengharapkan pujian ataupun penghargaan daripada bos. Balik dari kerja tu, kita singgah mana-mana, pergi chicken chop ke, hari ni aku dah buat kerja terbaik. Kita belanja diri kita. Sebab self love ni dia lagi powerful daripada kita mengharapkan acknowledgement orang sekeliling. Saya bersedia untuk dibelanja. Belanja diri sendiri lah. Oh, diri sendiri. Okey, di sini tak apalah. Okey, baik, terima kasih. Kita ada banyak lagi soalan. Dan juga saya lupa nak maklum pada anda, anda boleh call kami untuk bertanya soalan. Dan kami akan kongsikan dengan anda. InsyaAllah bermula pada hari ini dan juga episod-episod seterusnya, anda boleh call kami melalui link yang kami akan kongsikan kepada anda. Okey, baik. Tristan Eng. Oh, terima kasih. Tristan Eng ni saya nak menghargai beliau sebab sentiasa menonton dan juga sentiasa bersama dengan kita. Okey, doktor, ada cadangan tak mana tempat anak autism boleh bekerja? Saya tanya untuk kawan saya. Yang ini well, ada dua. Satu cadangannya di Gold. Gold merupakan salah satu social enterprise di bawah Magic. Gold, GOLD. Dia di Sunway. Dia ada satu program di mana mereka ada autisma mungkin boleh bertanyalah dengan pengurus Gold itu. Saya tahu ada satu pesakit yang dapat sedikit kerja di situ. Kedua tu ada satu lagi, saya tak ingat, yang satu program juga yang dia bekerja di kafe. Anak autisma yang bekerja di kafe. Tapi saya pernah juga mendengar bahawa syarikat Uniqlo juga mengambil pekerja seperti ini dalam dia punya sistem of I think the 30% tu lah. So juga boleh ditanya di situ. So ada beberapa syarikat yang boleh membantu dan ada yang mungkin perlu ditanya lah. Tapi tak banyak lah. Tak ramai. So dia kena struggle sikit lah. Saya rasa pemilihan kerja ni pun dia kena lihat pada kemampuan anaknya. Kemampuan autism tu juga. Sebab autism ni spektrum, kita nak tahu juga dia ni tahap fungsinya sejauh mana, adakah level 1, level 2 atau level 3. Dan bila kita dah tahu dia
contoh nak sebab Uniqlo pun saya pernah dengar. Tapi dia menerima autism yang boleh function. Yep, functional autism. Tapi kalau autism yang contohlah level 3 yang memerlukan severe bantuan daripada orang sekeliling, itu susah sikit bekerja. Macam hantuk-hantuk kepala tu tak boleh lah. Tak. Bukan tak. Dia mungkin tak sesuai untuk kerja yang diberikan. So of course kerja berbeza-beza juga. Tapi memang tak ada rekan langsung lah. Kerja yang sesuai dengan tu ke apa ke. Ada, itu yang kata tadi Aiman kata tu, dia ada berbagai-bagai tahap tu kan. Dan antara student saya, dia dah masuk umur 17 tahun. Dia kategori kita panggil macam, kalau bahasa lamanya klasik autism lah. Tapi sekarang tak panggil klasik autism kan. Dia mungkin somewhere around level 2 lah. Level 2 ni macam moderate kan. Okay. So kerja je sekarang, apa yang kami buat adalah untuk, sebab dia ni macam functional memang sangat kurang. Tapi dia suka mengira. So apa yang kami latih dia lah, kami latih dia kerja lah inventory. Maksudnya dia kerja dekat satu store ni, dia kira-kira barang semua pada dia sebab dia suka mengira. Tapi pada yang sama benda tu dapat memberi macam gaji kepada dia untuk dia survive. Cuma dari segi faktor luar-luar seperti sosial dengan kawan-kawan tempat kerja, itu perlukan bantuan lah. Baik. Tapi dari segi fokus kerjanya, kita ikut apa yang dia boleh buat. Baik, terima kasih banyak. Okey. Kita ada video call. Soalan memang direct video call ni. Kita nak tengok siapa yang call. Kita bersama dengan Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Muhammad Nur Murtada daripada Putrajaya. Muhammad Nur Murtada Putrajaya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Tuan yang kacak. Terima kasih. Allah penghargaan. Kepada doktor juga dan juga Tuan Aiman juga, terima kasih banyak. Alhamdulillah dia dapat boleh bersiaran kat sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, Nur Murtada. Awak okey? Okey, Alhamdulillah. Yeah. Tapi ada sedikit pengusaha apa nak saya salah seorang pengusaha kedai makan. Dia ada sedikit soalannya yang kami nak tanya boleh. doktor. Silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Sihat doktor? Sihat. Okey. Saya salah seorang pengusaha kedai makan. Saya buat masakan tom yum yang mana kebanyakan kami ni pengusaha-pengusaha kedai makan ni ada mempunyai dilema. Kami tersendiri, pengusaha ni lah. Okey, penting untuk saya dan juga pengusaha lain mengambil pekerja tukang masak yang mempunyai skill yang bagus dalam memasakan. Namun kebanyakan yang pekerja-pekerja tukang masak ni mempunyai masalah-masalah psikologi, terutama bab kebersihan. Okey. So kali semalam pun ada berlaku laporan dalam berita pun ada kematian, ada apa semua. Jadi kita tolak tepi dia tu. Saya rasa benda ni boleh menjadikan isu besar kepada majikan yang mana nak menggajikan pekerja yang boleh menjaga tahap kebersihan yang tinggi. Namun kami sebagai pengusaha makanan ni selalu mempunyai dilema apabila kami menggajikan tukang masak yang tidak beretika, seperti tidak langsung menjaga kebersihan dan dia juga mempunyai masalah psikologi. Bagaimana, apakah kami sebagai seorang majikan ni untuk lakukan teguran apakah yang kami harus lakukan, sebab apabila kami buat teguran terutama dari segi teguran bab kebersihan, mereka akan melenting. Kemudian hari esoknya kemungkinan besar dia punya masakan kemungkinan akan jadi kurang sedap. Jadi apa yang Tuan boleh suggestkan kepada saya? Tak sedap. Okey, baik. Ribuan terima kasih banyak-banyak Muhammad Nur Murtada di atas soalan yang telah diberikan. Terima kasih banyak. Kita jawab, nanti doktor jawab Terima kasih. Okey, doktor kita kumpul sekejap. Tadi Murtada dah tanya. Okey, kita nak tengok Hazwani. Dia bertanya, sesetengah organisasi HR tidak mainkan peranan dalam menyusun staf mengikut skill. Bagaimana nak atasi? Okey, kita jawab Murtada dulu. Lepas tu kita jawab Hazwani. Boleh Okey, silakan doktor. Oh, saya? Doktor jawab yang Aiman. yang ni kongsi-kongsi lah. Okey, tapi tak apa. Okey, yang pertama tu untuk Cik Murtada tu, terima kasih kerana soalan yang memang susah. I actually don't have a very saya pun tak ada jawapan yang baik untuk Cik Murtada, tetapi yang saya tahu bahawa jikalau kalau kita dah set a certain standard yang kita sebagai majikan hendakkan, maka pekerja itu perlu untuk mengikuti standard yang kita terapkan. Baik. Ya. Kalau tak, di situ kita kena be very clear dari segi apakah implikasi kalau dia tak memainkan peranan dia sebagai pekerja. Baik. Yang biasanya kita sering dengar adalah isu di mana majikan tak
kasih clear instruction dan pekerja tak mengetahui apakah yang majikan hendakkan, maka di situ ada sedikit isu komunikasi yang berlaku. Dan kadang-kadang itu yang menyebabkan konflik yang berlaku juga. So pada pendapat saya, kalau mengikut pengalaman dan juga apa yang telah kita baca untuk mengurangkan isu kesihatan mental di tempat kerja ini, dia punya ataupun terms of reference pekerjaan tu perlu jelas apa yang majikan hendakkan, dan jikalau pekerja itu boleh membuat apa yang dikehendaki, maka dia ambillah kerja itu, dan kita pun memberikan ganjaran sepatutnya dan sewajarnya kalau dia buat kerja yang baik, dan juga kalau dia buat kerja yang tak baik, kita kasih teguran yang sewajarnya juga. Dan itu saya rasa lebih adil untuk kedua-dua pihak, memandangkan memang itu yang telah diterapkan. Dia balik kepada soalan Hazwani juga, di mana majikan ataupun HR tidak menyusun skill dan juga staff mengikut skill. Kalau kita ikut dari segi guideline yang telah diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia, ada satu guideline di situ mengenai kesihatan mental di tempat kerja. Ini adalah satu isu yang telah dinyatakan di situ untuk mendapatkan produktiviti yang baik dan juga menjadikan suasana pekerjaan yang baik. Maka kalau boleh HR menentukan skill mengikut skill dengan staff. Kalau tak, jangan terkejut kalau produktiviti staff kurang dan juga kawasan tempat kerja itu berada dalam keadaan toksik. Okay, this is one of the assessment untuk suasana tu. So kalau saya HR tu ataupun kalau saya nak membantu, bolehlah kita rujuk dia kepada guideline tersebut. Kerana dalam guideline tu ada semua FAQs, frequently asked questions, yang dapat membantu HR yang mungkin tak ada pengalaman spesifik dalam isu menangani isu-isu sebegini. Terima kasih Doktor. Aiman, respon? Saya rasa doktor dah explain, sebab saya nak explain pasal bagi expectation tadi. Bila mana seorang pekerja tu, bila dia masuk ke sesuatu syarikat, dia mesti ada certain jangkaan yang dia boleh penuhi, apa benda yang dia boleh sumbangkan kepada syarikat tersebut. Pada sama, komunikasi daripada pihak majikan juga kena tahu bahawa ini yang dia perlukan daripada pekerja tersebut dan ini yang dia mahu pekerja sumbangkan. Tapi bila tak ada synchronization antara dua ni, ini yang kita jadi masalah kesihatan mental tadi tu. Dia bukanlah direct terjadi masalah kesihatan mental, tapi dia faktor yang menyumbang masalah-masalah as simple as stress. Yalah. Untuk Murtadha juga, ini respon jugalah sebagai benda yang biasa kita hadapi. Awal-awal sebelum ambil pekerja, kita kena interview dulu lah. Kan? Interview, tengok, kadang-kadang kena tengok juga sijil kesihatan dia. Perlu Yep. Keperluan Saya rasa sekarang ni semua pekerja atau kebanyakan pekerja memang memerlukan walaupun lokal ataupun outside. Lagi bidang makanan kan. Betul. So tengok dia punya background kesihatan dia, dan juga kalau masih lagi masalah, rasa-rasanya mungkin insya-Allah kot kita kena selamat tinggal Normio . So soalan daripada Muqtada tadi pun sebenarnya saya rasa the issue dasar yang dia nak tanya lebih pada konfrontasi. Maksudnya dia nak tegur pekerja, kau nanti pekerja mengamuk, esok tom yum tak sedap. Kalau biarkan pekerja happy tapi makanan kotor dan sebagainya. So dia lebih daripada faktor confrontation. Dan kita kena buat pros and cons sama ada adakah dengan pekerja ni terus bekerja kat sini, adakah bisnes akan terus berkembang maju, tapi pada sama kebersihan tu tak terjaga, ataupun kita sanggup untuk buat perubahan, rombak balik staff dan sebagainya, untuk sebab fikir balik untuk kita kena fikir pelanggan lah kalau dalam bidang ni kan. Fikir balik kesihatan pelanggan tu juga. Dan insya-Allah ramai lagi di luar sana menunggu untuk bekerja. Yes, betul. Baik, ribuan terima kasih banyak-banyak Doktor. Ribuan terima kasih banyak Aiman. Kita ada beberapa minit lagi sebelum kita end kita punya perbincangan pada hari ini. Kita akhiri kita punya Facebook live rancangan Awak Okey. Semua sekejap kan? Itulah. Kan? Rasa baru nak start. Macam baru start tadi. Itulah. Baru nak introduction. Okey, tak apa. Apapun itulah masa yang kita kena hadapi, dan juga kita kena hormati masa yang diberikan. Cuma untuk yang terakhir ini, boleh tak Aiman dan juga Doktor berikan sedikit orang kata rumusan pergulungan orang nampak. Okey. Silakan Aiman. Setakat yang saya boleh cakap lah daripada perspektif kita sebagai pekerja dan juga majikan, sentiasa fokus kepada benda yang kecil juga, jangan pada yang benda besar-besar saja. Sebab kadang-kadang kita rasa kita fikir benda besar ni penting. Saya tak nafikan dari segi SOP, dari segi guideline itu memang penting. Tapi pada sama kita kena faham bahawa kita bekerja ni dengan manusia. Dan bila manusia ni ada ragam dia, ada emosinya, ada perasaannya.
Memang secara teknikalnya dia kena buat kerja sebab dia dah bayar gaji. Betul. Tapi kita kena letakkan empathy juga. Adakah dia mampu buat kerja tersebut dan adakah dia okey dengan kerja tersebut. Tapi kena seimbang lah. Janganlah terlalu empathy sangat. Last awak tak boleh buat ke? Tak apalah. Last bos buat kerja semula. Tak boleh juga. Kita kena seimbangkan antara elemen manusia dan juga peraturan tu sendiri. Dia macam cerita Naruto lah. Kan Obito kata siapa yang tak peduli pasal kawan tu sampah. Betul. Siapa yang tak peduli peraturan tu sampah. Tapi siapa yang tak peduli pada kawan-kawan tu lebih teruk pada sampah. Macam itulah. Kaki Naruto mungkin doktor nak kongsi yang Doraemon punya ni. Saya semua ada dua perkongsian. Satu, ini lebih kepada majikan. Kita faham bahawa pasca COVID ini memang akan ada banyak isu dari segi kesihatan mental disebabkan oleh ekonomi ya. Tetapi seperti yang telah Aiman ketengahkan tadi, ada satu program dipanggil Employers Assisted Program. Yang bolehlah semua majikan mencari kumpulan-kumpulan ataupun bantuan dari segi isu AP ni daripada beberapa sumber-sumber yang sahih ya. Kedua tu bagi kepada HR macam saya katakan tadi, ada guidelines untuk kesihatan mental di tempat kerja yang memang dah ada. Saya rasa dah dekat 10 tahun tak salah saya ataupun a little bit shorter than that. Tetapi dia punya tips kat dalam tu masih lagi relevan untuk masa kini dan saya rasa lagi relevan pada masa pasca COVID ini. So saya syorkan dan galakkan kepada semua HR di sana untuk membaca guideline tersebut. Dan yang ketiga, this is a personal apa dia panggilnya satu tips Kita bincang introvert tadi. Saya baru tahu bahawa kawan kita di sebelah kiri saya ni baru menulis buku pasal introvert. So kalau nak mengetahui lebih lagi, bolehlah mencari dia dekat social media dia dan saya rasa bolehlah dapatkan buku tersebut. Salah, itulah bestnya. Orang lain tulis, orang lain promote. Alhamdulillah. Tak plan. Tak bagi buku free ke? Ada kat belakang. Ada. Tapi saya rasa penting because untuk my patient kata, satu patient ni just to share with you last one. Masa PKP ni lah mereka yang digelar introvert sangat happy. Kerana tak ada expectation, terutamanya raya ya. Memang tak digalakkan beraya beramai-ramai. Mereka memang tak suka beraya ramai-ramai pun. Apa dia panggilnya, semua dia punya communication boleh berlaku di atas talian. Digalakkan lagi. Itu yang dia hendakkan because dia tak ada expectation untuk berjumpa seperti ini ya, contohnya. Yang menyerabutkan. So saya rasa kita mungkin itu satu hikmah daripada COVID lah tu ya, untuk mereka yang digelar sebagai introvert ini. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih banyak-banyak Aiman di atas perkongsian. Tolong jangan serik. Nanti kita jumpa lagi, banyak lagi perbincangan kita nak buat. InsyaAllah. Okey, kita nak kongsikan dengan semua pendengar-pendengar dan juga penonton rancangan Awak Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda juga sebab di atas kesudian anda sharekan video ini dan juga like page Selangor 3W dan like video ini serta tanya soalan banyak-banyak menghidupkan lagi rancangan kita lagi insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada anda dan jangan lupa kita akan bersama sentiasa setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis jam 2.30 hingga 3.30 petang insya-Allah. Okey, minggu depan kita akan bersama lagi dan kita akan bincang banyak lagi topik. Pastikan anda bersama dengan kami. Tolong share video ini dan juga hashtag kita jaga kita, hashtag Awak Okey, hashtag Selangor Minda Sihat dan hashtag Selangor Sehat. Dan saya Syazman Tujuddin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kita dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari, waktu yang sama. Assalamualaikum.